tajuk pengurusan projek ya. Ni tajuk yang keberapa? Bab 2. Bab 2. Okey, bagus. Nah, betul bab 2. Betul G3, bab 2 Okey. Kita belajar pengurusan projek sebab kita selepas ini awak tinggal satu, awak dah belajar hari tu asas bagaimana nak buat terutamanya nak buat lakaran, bagaimana nak bina projek. Jadi hari ni jadi tajuk 2 ni adalah tentang bagaimana kita nak menguruskan projek. Sebab apa-apa saja projek yang nak dijalankan, tak kira lah projek itu kecil atau besar, dia kena diurus dengan baik supaya matlamat yang nak dicapai, matlamat yang kita nak capai tu dapat dijalankan ataupun dapat dihasilkan dalam masa yang ditetapkan. Okay, sebab kita berurusan dengan customer, kita berurusan dengan pelanggan. Jadi kita nak pelanggan tu puas hati, kita nak syarikat kita nampak mempunyai image yang baik, so kita kena uruskan dengan baiklah projek kita. Okay, so cikgu nak ulang sikit apa yang dah kita belajar dalam beberapa minggu yang lepas dalam tajuk pengurusan projek ni. Cikgu Rizwan pun, Cikgu Dapati pun dah bergerak juga dalam pengurusan projek ni. Pengurusan projek ni dia melibatkan proses kerja, di mana dalam proses kerja tu ada skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Okey. Awak ingat lagi dalam buku teks awak tu ada dalam buku teks awak ada rajah yang menunjukkan tentang 3 komponen ini. Dalam pengurusan projek ada 3 komponen ini, iaitu ada skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Ingat lagi tak rajah berikut? Pusat dia baru. Okey, anak-anak ada jumpa tak diagram tu? Jumpa. Ada ya kan? Okey, itu anak-anak kena ingatlah sebab ini penting dalam soalan. Ya, siapa ni? Muhaimin baru masuk ya. Dan yang lain tu. Aku tak nampak sangat mesej tadi tu. Muhaimin. Tak apa Muhaimin, kita baru mula. Okey, Nurul. Bagus. Alright. Baik. Seterusnya, sambil tu kita lihat buku teks lah, sebab itu je rujukan kita yang penting sekarang ni, yang semua sepatutnya dah ada Kalau yang tak ada tu nanti boleh tengok balik lah video ni boleh salin nota pun berdasarkan daripada video ni. Cuma kalau awak nak ringkaskan nota yang ada dalam video ni pun okey juga Okey, tapi kalau ada soalan bagi tahu Okey, dalam skop kerja bawah dia ada 2 lagi cabang yang awak kena tahu, iaitu satu skop produk, satu lagi ialah skop projek. Okey, skop produk ni melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk yang dikendaki. Manakala skop projek melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Okey, itu skop projek Okey, ini berkenaan tentang tempoh masa pula, iaitu tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek. Kalau kita berusaha dengan pelanggan, biasalah tu mereka nak tahu bila boleh siap, bila mereka boleh tengok sampel, bila mereka boleh tengok model dan sebagainya Jadi tempoh masa tu adalah penting. Kita kena beritahu pelanggan kita bila masa yang sesuai pelanggan boleh lihat contoh model yang kita sediakan. Model ni adalah sampel, macam sampel yang kita akan tunjukkan pada customer kita, pelanggan kita sebelum kita buat projek yang sebenar. Kita belajar, kita buat projek tu dia ada step-step dia lah, awak akan belajar semasa tingkatan 2. Okey. Tapi ini pun model ni pun awak akan belajar juga nanti. Okey, seterusnya kos projek. Tadi tempoh masa, ni sekarang kos projek Kos projek ialah peruntukan kewangan bagi menjalankan projek kita tu. Jadi kewangan ni digunakan untuk apa? Ataupun duit yang kita perlukan tu untuk buat apa? Ia untuk membeli bahan, untuk menyediakan peralatan, untuk menyediakan sewaan, insurans dan perbelanjaan. Okey, dekat sini anak-anak ada nak tanya soalan ke? Okey, Muhammad, kalau ada soalan tak setakat ni?
Tak ada. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sewaan, Muhaimin? Pandangan awak, pendapat awak, apa dia? Sewa rumah. Sewa rumah. Okey, yang awak tahu ialah sewa rumah. Tapi kalau dekat dalam sekarang ni kita kan tengah belajar pengurusan projek, kononnya awak ni adalah pengurus projek. Jadi kalau disebut di situ adalah kos projek melibatkan sewaan, apa maksud dia? Adakah masih lagi sewa rumah? Kita bagi Dia apa? Tak. Okey, apa dia? Apa dia? Ada siapa nak bantu Muhaimin? Apa dia maksudkan dengan sewaan di situ? sewa bahan. Sewa bahan. Bahan sebenarnya kita tak sewa. Kita kena beli bahan. Dah beli bahan baru kita boleh buat projek. Sewa Yang kedai. lain? Sewa kedai tu kedai apa? Kedai runcit. Kenapa nak sewa kedai runcit? Okey, katakanlah sekarang ni awak adalah pengurus dalam sebuah syarikat percetakan. Percetakan, tahu kan? Percetakan? Okey, percetakannya dia buat apa? Dia bisnes dia, perniagaan dia buat apa? Dia tolong cetak semua barang-barang. Okey, boleh diterima. Percetakannya dia melibatkan menghasilkan buku ke, menghasilkan majalah ke, ataupun dia sendiri membuat buku ke. Itu namanya percetakannya. Contoh-contoh perniagaan percetakan. So sekarang ni kalau dia pengurus ni bekerja di syarikat percetakan, jadi sewaannya yang mana satu? Bagaimana yang disewa? Peralatan. Peralatan seperti Mesin pencetak. ya, mesin pencetaknya berupa seperti mesin fotostat, kan? Seperti mesin untuk mencetak tu sendiri, mesin yang besar tu yang untuk mencetak bahan tu sendiri, itu pun antara kemungkinan peralatan yang disewa. Terpaksa sewa. Kenapa terpaksa sewa? Sebab tak mampu beli. Belum mampu nak beli. Ada niat nak beli tapi oleh kerana setengah peralatan tu mahal, jadi terpaksalah sewa dahulu. Yang penting dia boleh bagi, dia boleh beri perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya. Jadi dia sewalah dulu. Itu mesin, itu contoh seperti mesin lah yang disewa. Bila kita satu lagi yang biasa kita sewa ialah bangunan tempat kita berniaga tu. Tak semua syarikat mampu beli bangunan tu, mampu beli unit dia berniaga tu, dia tak mampu lagi, that's why dia sewa. Biasa dengar kan sewa kedai, sewa ni pejabat ni saya sewa je dulu sebab belum mampu nak beli. Pernah dengar kan? Dalam movie pun ada banyak. Dia sebenarnya bergantung pada ni lah. Kadang-kadang sewaan tu lebih menghematkan berbanding dia beli aset tu sendiri. Masih dalam keadaan dia sebab rasanya, tapi walau macam mana pun memang semua syarikat kalau boleh dia nak ada milik dia sendiri. Dia sewa tu sebab dia belum mampu. Tapi betul juga kata Cikgu Rizwan ni, ikut kepada keadaan. Sebab setengah tempat lagi murah sewa berbanding dengan beli. Sebab mungkin dia pun tak bersedia nak berniaga di kawasan tersebut, tapi sebab atas faktor-faktor tertentu dia terpaksa buka juga perniagaan di situ. Jadi bila sebut disewa, contohnya peralatan disewa, pejabat disewa. Jadi bila sebut disewa, adakah kita keluarkan duit ataupun terima duit? Keluarkan duit. Ya? Keluarkan duit. Keluarkan duit. Yang lain ada lagi? Ada lagi jawapan yang lain? Jawapannya betul ya. Bila sebut
disewa, peralatan disewa, pejabat pun disewa. Jadi kita terpaksa, syarikat terpaksa keluarkan duit untuk membayar kos lah kos ataupun sewa berkenaan kepada pihak yang memberi sewa lah kepada kita, kepada syarikat tersebut. Okay, sebab itulah kos ataupun perbelanjaan ni melibatkan sewa. Insurans. Okey, Azil, jawab soalan cikgu, apa itu insurans? Pernah dengar tak? Okey. Apa yang Azil faham tentang insurans pula? Ya? Mengelakkan kemalangan. Untuk mengelakkan kemalangan. Jadi insurans ni dapat buat apa? Yang jawab siapa tadi tu? Muhammad. Okey, Azir tolong apa Azir? Ya. Okey, sebenarnya insurans ni adalah menyediakan insurans dia menyediakan perlindungan. Apa-apa saja perlindungan lah, sama ada perlindungan daripada kebakaran, perlindungan daripada kemalangan, perlindungan daripada rompakan ke ataupun apa-apa saja yang syarikat berkenaan ambil sebab insurans ni pun kena nyatakan juga syarikat ambil insurans yang mana. Biasanya orang akan tanya insurans apa awak ambil? Awak ambil insurans macam kereta, saya ambil insurans kereta, saya ambil insurans rumah. Kalau pejabat ni ada banyaklah jenis-jenis dia Jadi makin banyak yang kita ambil insurans tu, makin banyaklah premium ataupun kadar yang kita perlu bayar setiap bulan. Jadi bila kita biasalah kan kita nak mohon perlindungan dengan syarikat lain, kita kenalah bayar certain amount ataupun bayar dalam kadar yang telah ditetapkan. Barulah syarikat berkenaan akan tolong kita. Itu normal mana-mana pun. Sebab ini insurans ni dia bukan free. Insurans ni dia perlu dibayar. Itu maksud insurans. Okey, sebab kalau ada insurans ni, syarikat rasa macam terjamin, rasa macam tak adalah risau kalau berlaku apa-apa musibah ke, mereka takut nanti mereka tak ada siapa yang tolong. Jadi kena juga ambil insurans. Boleh faham tak? Boleh faham? Ya, cikgu. Okey, tolonglah respon. Yang lain senyap je, Safia. Okey, thank you Safia. Tanush Navy. Okey, faham Damia. Thank you. Nurul. Memastikan keselamatan. Betul Nurul. Ambil insurans untuk memastikan keselamatan Kita manusia pun kita boleh ambil insurans sebenarnya. Banyak syarikat insurans kat luar sana yang sanggup beri kita perlindungan insurans kalau kita berminat lah. Okey. Alright, gear 3. Thank you. Baik, seterusnya cikgu pergi sambung kepada yang lain. Itu tadi, so kita dah masuk kepada tiga komponen yang utama dalam pengurusan projek. Apakah dia tadi? Cuba ulang balik. Azil, cuba ulang. Apa dia tadi yang 3 tu? Syifa Awatif, boleh jawab tak? Apa sebut komponen yang penting dalam pengurusan projek tadi? Kos projek. Ya, betul. Kos projek. Tempoh masa. Skop kerja. Skop kerja. Okey, bagus Syifa. Syifa kelas mana? Cikgu Rizwan. Kelas 1M ya? Ya. Okey, Dengan kelas Cikgu 1O. Rizwan. Okey. Kelas 1O berapa orang kat sini? Ada ke 1O? Joti seorang ke 1O? Yang lain? Yang lain ada kelas ke? Okey. Cecilia pun sama. Alright, thank you. Pengurusan projek sepatutnya ada merancang aktiviti projek, menyediakan pelan atau lukisan, menentukan bilangan produk, mengawal selia sumber yang terhad dan mengawal pelaksanaan. Okey.
ini adalah cara bagaimana nak mengurus projek ya, langkah-langkahnya. Okey, ni awak boleh salin lah kalau siapa yang belum tak salin lagi. Lepas ni awak boleh salin, tengok video ni balik dan awak boleh salin ya. Okey. Baik, cikgu nak highlight dekat sini, mengawas selia sumber yang terhad. Apa maksud sumber di sini? Siapa tahu? Mengawas selia sumber yang terhad. Okey, sebenarnya sumber di sini ialah dikaitkan dengan bahan. Bahan utamalah untuk syarikat menjalankan aktiviti. Contohnya tadi macam percetakan. Apakah dia bahan untuk menjalankan percetakan? Siapa boleh agak? Mesin percetakan. Bukan mesinnya. Bahan. Mesin tu alat. Kertas. Ya? Kertas. Kertas. Kertasnya. Mungkin dia punya gumnya. Mungkin dia punya staplernya. Mungkin dia punya packaging dia, plastik dia. Yang berkaitan dengan projek yang nak dijalankan. Itu dinamakan sumber. Dan pekerja juga dikatakan sumber sebab tak ada pekerja pun projek tak boleh berjalan. So pekerja pun dikaitkan dengan sumber. Sebab tu sumber-sumber ni kalau kita tak kawal, khuatir nanti terlampau banyak sangat beli, contohnya terlampau sangat beli kertas, terlampau sangat beli bahan-bahan yang lain tapi pengeluarannya sedikit. Tapi pengeluarannya tak seberapa. Bila pengeluaran tak banyak, pendapatan pun kurang lah. Selalunya kita akan buat banyak pengeluaran dan banyaklah pendapatan. Tapi sekarang ni bila penggunaan bahan terlebih tapi pengeluaran tak ada, pendapatan pun menjadi kurang. So tak boleh. Dia tak seimbang. Okey. Bila pendapatan tak banyak, kemungkinan syarikat akan mengalami kerugian. Betul Nurul, betul Safia. Okey. Alright, Ashfina, thank you. Thank you Jyoti. Okey. Jadi kita ni semua ada kaitan. Bukan senang ya nak jadi pengurus, apalagi kalau nak buka syarikat yang besar. Memang kena banyak fikirlah, kena banyak langkah yang perlu dilakukan. Tapi tak mustahil awak boleh buat. Sebab kita buat benda ni bukannya awak seorang kena buat. Tak, kita buat kerja beramai-ramai.